Yang bahagia Puan Haryanti Hamzah. Yang saya tahu nama Yat Hamzah tapi nama penuh tak tahu. Dan yang dihormati Tuan Imam Tuan Haji Hamid bin Saleh dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, pegawai masjid, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan rahmatnya kita sama-sama dapat bertemu dan berhimpun pada malam ini. Alhamdulillah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, program yang kita anjurkan 2 hari ini dengan kerjasama anjuran pihak masjid dengan kerjasama MAPIM dan juga pihak pengurusan Midtown Datuk Rahim yang memberi sumbangan kepada pihak masjid untuk sama-sama menjayakan majlis kita sepanjang 2 hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, majlis kita siang tadi bermula dengan forum bicara muslimah bersama dengan Ustazah Faridah Haji Ahmad daripada Jabatan Mufti dan Puan Yat Hamzah, dan malam ini diteruskan dengan ceramah peduli ummah yang akan mengkisahkan berkenaan dengan kepedulian kita terhadap masyarakat Islam yang ada di seluruh dunia, sama ada yang berada di Syria, yang berada di Palestin, yang berada di Arakan, yang berada di Filipina, yang berada di selatan Thailand dan seluruh dunia yang kita sedia maklum. Ramai masyarakat umat Islam ini yang berada dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Dan dengan atas dasar simpati kita sebagai masyarakat rakyat Malaysia, sebagaimana yang kita sedia maklum, umat Islam di seluruh dunia ni umpama satu jasad. Kutir paha kanan terasa di paha kiri. Mana atas dasar keprihatinan kita, atas dasar persaudaraan kita sesama Islam, maka sudah tentulah kita perlu peduli atas masalah yang ditimpa kepada seluruh masyarakat Islam kita di seluruh dunia. Bagi memulakan atur cara majlis kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Bahagia Ustaz Ahmad Tarmizi bin Sulaiman untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapakah kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri? Padahal kamu membaca At-Taurat, tidakkah kamu berfikir? Al-Baqarah ayat 44. Terima kasih bahagia saudara Khairun, pengurusi majlis yang juga setiausaha masjid dan penganjur pada malam ini. Yang bahagia Cikgu Haji Muhammad Azmi Abdul Hamid, Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia. Bahagia tamu ahli panel Saudari Yat Hamzah, seorang aktivis kemanusiaan.
Tuan Imam, Tuan Haji Hamid, seluruh ahli kuasa Masjid Permatang Gedung, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, mari kita tidak lupa memanjat syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaannya kita dapat hadir dan bersama dalam satu majlis yang sangat mulia dan sangat penting untuk kita bersama membicarakan satu hal, kepedulian kita kepada umat Islam. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang dibaca dan diulang-ulang oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz, oleh para pendakwah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li aqihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehinggalah ia mengasihi saudaranya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Hadis ini memberi dua kedudukan, dua maksud yang besar. Nabi mengaitkan iman, la yu'minu ahadukum. Nabi mengaitkan akidah dengan suatu tindakan kita, iaitulah kita sama ada mengasihi saudara kita ataupun tidak. Nabi meletakkan persaudaraan dan kasih sayang kita kepada saudara kita itu dalam kedudukan akidah, dalam kedudukan iman. Sehingga Nabi mengatakan tak sempurna iman. Bermaksud tak sempurna ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mengasihi ataupun tidak mengambil tahu hal saudara kita, tidak mengambil peduli hal saudara kita, tidak mengambil apa-apa pertolongan kepada saudara kita, seperti mana kita akan mengambil segera suatu tindakan kepada diri kita apabila diancam suatu keadaan yang susah, keadaan yang memerikan hidup kita. Ini bermakna hubungan persaudaraan dalam Islam itu sangat besar, sangat tinggi kedudukannya. Bukan lagi hanya soal syariah. Bahkan ini sudah melibatkan soal akidah kita, soal ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita dilanda suatu penyakit. Umat Islam hari ini sudah tidak mempedulikan hal kepedulian kita kepada umat Islam, dan kita dilanda dengan penyakit penting diri sendiri, nafsi. Kita dilanda penyakit kalau di peringkat individu kita tak peduli dah orang lain. Kita kira cukuplah diri kita, anak beranak kita, keluarga kita mungkin. Orang lain ikut mereka lah. Sebab itu tuan-tuan, hari ini dalam keadaan kita mungkin lihat satu sudutnya masyarakat kita agak baik dari soal umat Islam yang semakin maju, umat Islam yang mungkin sudah
kaya raya. Tapi kalau kita teliti secara halus, perpecahan dan pergeseran di antara umat Islam semakin melebar, semakin meluas. Berkelahi tuan-tuan. Hari ini umat Islam, dia lebih suka berkelahi daripada suka berkawan. Semua hal nak berkelahi. Semua hal kalau boleh nak lawan. Hal umat Islam sendiri. Berkelahi di antara jiran, berkelahi adik-beradik berebut harta pusaka. Kalau peringkat dalam masyarakat pula berkelahi perkara-perkara yang sepatutnya kita bersatu. Kita nak daulat, nak tingkatkan kedudukan mahkamah syariah. Nak pindah rang undang-undang Akta Mahkamah Syariah 355. Sepatutnya seluruh umat Islam bersatu. Tapi hari ini kita tengok umat Islam sendiri yang bertembung sesama umat Islam, berlaga sesama umat Islam, sehingga menyebabkan perkelahian di antara kita. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itulah hari ini saya menyatakan kita perlu kembali, seluruh umat Islam perlu kembali kepada saranan dan penegasan yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang saya baca tadi. Hari ini umat Islam dalam keadaan yang sangat parah tuan-tuan. Saya mungkin menyentuh sedikit, diminta oleh pihak penganjur, hal keadaan umat Islam Rohingya, umat Islam di Myanmar. Tuan-tuan, umat Islam Rohingya hari ini mereka sudah berada di depan rumah kita. Mereka sudah mai duduk dalam kampung halaman kita. Di Sungai Petani ini saja tidak kurang daripada 500 keluarga yang ada. Yang duduk kita di sekitar Taman Sejati, Penghulu Him, Taman Semarak, Padang Temusu. Ramai tuan-tuan. Direkod oleh UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees di Kuala Lumpur. Rohingya di Malaysia yang mai daripada Arakan, daripada Burma sudah mencecah 100,000 orang. Dan yang berdaftar lebih kurang 40 hingga 50,000 orang. Sebahagiannya masih belum berdaftar. Beberapa hari lepas, dalam berita Al Jazeera mengatakan jumlah pelarian Rohingya di Malaysia sudah mencecah 150,000 orang. Di Malaysia. Kita tak tengok lagi di tempat lain, di Bangladesh 500,000 orang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi kepada bangsa Rohingya ini? Ramai. Mereka lari daripada bumi Arakan. Dulu tahun 80-an, jumlah mereka ada hampir 4 juta orang di bumi Arakan ini. Sekarang hanya tinggal 900 hingga 1 juta orang sahaja. Lebih 3 juta orang lari seluruh dunia menjadi pelarian. Bangsa Rohingya ini, orang tanya sebab apa mereka ni sampai macam tu kena zalim? Sebab apa sampai macam tu mereka kena halau? Saya kata jawapannya sangat mudah tetapi sangat sukar untuk kita lafazkan. Mereka dizalimi sedemikian rupa kerana mereka adalah Muslim. Kerana mereka adalah Islam. Saya yakin tidak akan terjadi penindasan kepada mereka kalau mereka bukan orang Islam. Saya berulang
pergi ke Arakan, Burma, melihat sendiri apa yang sedang terjadi. 7-8 kali saya masuk ke sana bersama Cikgu Azmi. Benar, mereka dihalau, mereka dizalimi, dibunuh karena mereka adalah Islam. Tidak ada bangsa di dunia ini disebut oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu yang tidak ada negara kecuali 2 bangsa, yaitu Rohingya dan bangsa Kurdish di sempadan Turki. Kedua-dua mereka adalah bangsa yang beragama Islam. Keadaan mereka sangat parah, tuan-tuan, dan kita menyatakan ada hubung kait dengan kita. Karena tempat yang berlaku di Arakan ini, negeri di Burma ini, kita Malaysia adalah negara Islam paling hampir dengan tempat kezaliman yang sedang berlaku ini. Selain daripada Bangladesh, yang mereka ini sudah gagal dan tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu bangsa Rohingya. Kitalah negara Islam, negara umat Islam yang paling hampir untuk membantu mereka. Kita hanya bersempadan dan dihalang dengan negara Thailand. Tuan-tuan boleh pergi daripada kita di Masjid Matang Gedung ni, boleh naik kereta. Kalau kereta elok-elok macam kereta Datuk Rahim, Masya Allah, boleh sampai ke Burma. Tuan-tuan boleh buat rombongan pergi Burma, boleh sampai, ada jalan darat. Dekat dengan kita. Lebih kurang 2,000 km saja daripada tempat kita. Jadi ketika kita bercakap dan berbicara soal Syria, Palestin yang juga sangat penting kepada kita, maka isu Rohingya ni juga ada hubung kait dengan kita. Apatah lagi dia sedang meminta bantuan daripada kita di sini. Saya katakan mereka yang ada di Malaysia ini adalah kumpulan muhajirin dan kita adalah ansar. Tadi saya pergi ziarah sebuah sekolah anak-anak Rohingya di Prai, belakang Mega Mall Prai, Mahat Al-Arkan li Tahfiz Quran yang ditubuh oleh seorang ustaz, Ustaz Nur Muhammad. Dia bagi tahu, Ustaz, tolong mai tengok sekolah saya. Betul, dia kata, kalau tak ada siapa bantu, sekolah saya ni kena tutup lagi 3 bulan, habis, dia kata. Duit saya habis. Saya hilang sumber untuk nak menyara 103 orang anak-anak Rohingya yang sedang belajar tahfiz Quran di madrasah tersebut. Tuan-tuan, di masa yang sama ada kumpulan-kumpulan pertubuhan Kristian, pertubuhan suci Buddha sedang mendirikan beberapa buah sekolah untuk anak-anak Rohingya ini di Kuala Lumpur, di Ceras, di Bandatul Razak dan beberapa tempat yang lain. Saya bertanya, kita bertanya, di mana ribuan masjid kita? Surau-surau kita? Adakah kerana bangsa ini dia tak sama dengan kita, tuan-tuan? Dia hitam sikit. Dia tak segak lah macam Syria, saudara Riyad. Dia tak segak macam orang Palestin, tuan-tuan. Dia tengok belemah ya depa orang Rohingya ni. Adakah kerana itu kita tidak ambil peduli? Tidak, tuan-tuan. Mereka juga adalah saudara kita. Walaupun mereka ini ada benda yang sangat penting untuk kita bantu pulihkan kedudukan mereka sebagai seorang Muslim dari segi ibadah, akhlak dan sebagainya. Karena mereka ketika berada di sana tidak ada peluang untuk belajar agama kerana ditekan begitu dahsyat. Tidak ada peluang untuk pergi ke sekolah. Sebahagian ribuan orang Rohingya adalah buta huruf. Dan ketika ini bagi pihak MAPIM kita melihat anak-anak Rohingya khususnya di Malaysia ini adalah tugas kita untuk memberi pendidikan kepada mereka. Saya hari ini
sehari bawa orang tetamu daripada Turki, daripada Saadat Pati dan pertubuhan Chan Suyu. Lebih korang dengar macam ikan puyuh jugalah. Tapi dia NGO besar, dia main nak ziarah orang Rohingya sini. Saya bawa lah pergi sekolah di Pulau Pinang, tadi kemarin di Sungai Petani di dekat Taman Sejahtera kita. Tadi lepas tu lepas petang tadi di Alostar. Maghrib tadi habis pergi ziarah beberapa keluarga orang Rohingya. Dia main jauh tuan-tuan. Dia baca doa, dia menangis. Tadi pergi ziarah seorang keluarga Rohingya ni di dekat dengan Bukit Pinang. Sedih, saya pun tak pernah sampai tang tu. Dia duduklah satu rumah, bukan rumah lah, store. Store, apa nama satu rumah orang kampung tu duduk di store dengan keluarga. Tanya mana suami, dia kata suami tak ada. Suami saya dah 8 bulan ditahan di lock up immigration. Saya tak tahu, saya tak tanya habis sama ada di Belantik ataupun di Juru. Dah 8 bulan ditahan hanya kerana tidak ada kad pelarian. Tanya dia makan apa, macam mana di Sarah? Dia kata adalah seorang abang ni, dia ni kerja polis. Duk jiran dengan dia ni, kerja di polis di Alostar. Dia lah duk tolong Sarah beli beras, beli ikan kat dia tiap-tiap hari. Jadi tuan-tuan, orang jauh main daripada Turki, main nak tengok ziarah. Keluarga Rohingya kita di sini. Jadi kita hak duk di Sungai Petani ni, kena jenguk juga tuan-tuan, kena ambil tahu juga pada keluarga-keluarga mereka di sini. Kena ajak tuan-tuan mereka ni main masjid, main surau. Walaupun kita katakan mungkin mereka tak pandai nak bercakap lagi, tak pandai nak bergaul, tak kerti lagi budaya kita dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, mungkin saya terakhir pengurusi 5 minit lagi, saya nak tunjuk sikit video klip berkaitan dengan Rohingya ini sebagai suatu pengukuhan kepada kita. Apa yang sedang berlaku penindasan kepada mereka adalah benar dan mereka perlu dibantu segera oleh seluruh umat Islam. Sampai itu tuan-tuan, ketika mana kita membantu mereka di Malaysia, diarahkan sana juga kita kena bantu tuan-tuan. Ketika baru ni pihak MAPIM yang diketuai oleh Cikgu Azmi, kita buat satu projek besar sejarah, suatu usaha untuk bantu dari segi kemanusiaan yang dipanggil Food Flotilla Fund Myanmar. Baik, sambil itu kita boleh tengok video. Projek yang diusaha oleh MAPIM dan Kelab Putera 1 Malaysia dan beberapa puluh NGO yang lain, termasuk parti-parti politik, termasuk delegasi daripada antarabangsa. Ada 11 buah negara yang naik kapal daripada Port Klang. Kita bawa 2,200 tan makanan pergi turun ke Yangon, hantar bantuan di Myanmar dan juga hantar terus ke Bangladesh di beberapa camp di sana. Baik. Ada video ya. Jadi tuan-tuan, saya juga nak jawab beberapa cerita dalam Facebook, dalam media sosial. Dia kata projek Flotilla ni bodoh. Pergi bagi bantuan kepada kerajaan Myanmar. Saya beritahu, ini adalah tuduhan yang jahat, tuduhan yang tak betul. Tuduhan yang sengaja nak menyeleweng apa yang sebenarnya. Makanan yang kita bawa itu, saya sendiri yang tengok. Saya sendiri yang pergi masuk ke Arakan 2 minggu selepas itu. Barang-barang kita bawa yang kita kutip daripada tuan-tuan, alhamdulillah diterima sepenuhnya oleh sahabat-sahabat Rohingya kita di sana. Kita saksikan sedikit video klip bagaimana keadaan mereka di sana. Ada suara dia, ada
Boleh? Baik, kalau tidak mungkin video yang lain. Baik tuan-tuan, saya nak jawab sikit lagi berkaitan dengan flotilla. Kita alhamdulillah telah berjaya menghantar bantuan dan memberi tuan-tuan jumlah makanan kita bawa itu beras dan macam-macam yang lain. Kalau dikira secara kasar 2,200 tan tu boleh jamu makan 1.2 juta orang sekali. Ini sumbangan rakyat Malaysia. Ini sumbangan macam-macam pihak yang himpun duit, yang bagi beras, yang bagi baju, yang bagi macam-macam. Sehingga tuan-tuan, alhamdulillah, selepas kapal kita mendarat di Chittagong Port di Bangladesh, sehari selepas dia nak patah balik ke Malaysia, ketika itu kerajaan Myanmar telah membuat satu keputusan menarik balik operasi tentera di wilayah Mangdau, iaitu tempat paling teruk berlaku pembunuhan dan serangan kepada orang-orang Rohingya. Dan kemungkinan adalah kerana dia merasai tekanan pihak antarabangsa selepas kita melakukan food flotilla for Myanmar ini. Okey. Ada audio dia adik. Ni. Baik, sambil itu. Tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi, walaupun kita kata projek flotilla kita ni bukan boleh selesai lagi masalah, dia hanyalah, saya kata 10 langkah daripada 1000 lagi langkah untuk kita usaha bagi membebaskan saudara kita bangsa Rohingya ni. Banyak lagi kerja kita kena buat tuan-tuan. Khususnya kita nak menyelamatkan, ada lagi 1 juta orang di sana untuk kita pertahankan mereka. Maka jangan keluar daripada bumi Arakan. Kena pertahan di sana. Pertahan bumi mereka. Pertahan masjid-masjid yang sekarang ini sedang diserang dengan hebat. Dulu ada 2000 buah masjid di seluruh Arakan. Sekarang hanya tinggal lebih kurang 200 hingga 300 buah masjid. Audio dia, adik. Mungkin ambil video yang lain. Tolong tukar video lain. Saya sendiri tengok tuan-tuan, masjid yang dikunci 20 tahun. Masjid dia lebih kurang besar masjid kita. Di tengah bandar Sittwe, ibu negeri Arakan. Saya tengok jauh-jauh nak pergi dekat takut kerana kawasan larangan oleh pihak tentera. 20 tahun dia kunci masjid tu. Dia tak benarkan orang Islam masuk. Masjid tu saya kata kalau tidak diselamatkan segera mungkin akan runtuh beberapa tahun lagi. Padahal masjid itu dibina sudah lebih 100 tahun yang lalu. Sekarang di bandar Sittwe tidak ada lagi orang Islam. 250,000 ketika berlaku serangan 2012 habis dihalau duduk di kamp pelarian di IDP, Internal Displaced People. Dan mereka duduk dalam keadaan sangat-sangat dahsyat dilayan oleh pihak kerajaan Myanmar. Duduk berasak-rasak dalam satu bilik, satu keluarga, 10 orang, 12 orang. Kematian hampir setiap hari. Ibu-ibu yang bersalin, lebih 70% risiko kematian anak dan ibu karena mereka tidak ada rawatan, tidak ada hospital, tidak ada klinik dalam kamp tersebut. Di masa yang sama tuan-tuan, kita sangat sedih apabila seluruh dunia tidak ambil peduli, hatta negara-negara Islam. Audio dia tak ada ya, suara dia. Baik, saya nak akhiri tuan-tuan. Ini yang berlaku di sana. Dan bila kita berjumpa, mereka masuk dalam kamp, pergi ke kampung-kampung, mereka kata, tak ada tempat lain kami nak mengadu melainkan orang-orang Islam di Malaysia. Mereka punya kepala, mereka punya impian mereka adalah nak keluar daripada Burma, nak main ke Malaysia. Itu saja. Dia tak fikir nak pergi ke Mekah ke, nak pergi ke mana. Dia fikir nak main selamatkan diri, nak main ke Malaysia. Saya kata tak boleh, kena bertahan duduk di sini. Dia kata nak bertahan macam mana? Nak makan pun tak cukup.
Jadi tuan-tuan, ini persoalan besar kepada umat Islam. Di ketika mana kita hari ini melihat orang Islam ramai. Orang Islam 1.7 bilion di seluruh dunia. Banyak negara Islam kaya raya. Di mana mereka tuan-tuan? Di mana pemimpin-pemimpin negara Islam? Jadi tuan-tuan, mari kita ambil peduli apa yang sedang berlaku, khususnya yang sangat dekat dengan kita. Kita tak mahu tuan-tuan malang ketika hayat kita satu bangsa yang beragama Islam lenyap, hilang daripada muka bumi. Satu wilayah besar yang pernah wujud, pernah ada Kesultanan Islam Arakan lebih 450 tahun, hilang ketika hayat kita karena kita tidak berbuat apa-apa, karena kita tidak bersama membantu mereka, kita tidak mengangkat kekuatan kita sebagai jihad umat Islam untuk membantu mereka dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan buah fikiran kita tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, saya alukan untuk tuan-tuan bersama dalam projek yang saya diamanahkan untuk menguruskan hal kemanusiaan Rohingya ini. Projek sekolah kita di sini di Kedah, kita sekarang sudah ada 4 buah sekolah yang perlu diurus, lebih 300 pelajar yang ada, yang kita sedang train mereka. Baik, kita tengok sedikit bagaimana suatu video klip ini diceritakan mereka ini dilayan lebih teruk daripada binatang. On a dark, chilly night, an old wooden boat leaves the shores of Bangladesh. With little food or water, a group of men crowd on board for the dangerous journey across the Indian Ocean. Leaving their families behind, they flee their villages in Burma, searching for a place where they can live in freedom. Di Laut Andaman. After drifting for weeks on the open sea. Okey, baik. Saya akan cuba kita sedikit video, cuba slowkan sedikit audio dia. Tuan-tuan, orang Rohingya yang lari keluar daripada Arakan ini, yang mereka sebagiannya lari melalui laut, mereka keluar daripada Rakhine State itu, ataupun naik ke atas sikit daripada Cox's Bazar, naik kapal, cari kapal perahu dan layan, mereka sewalah bayar seorang sikit, mereka keluar daripada rumah mereka selas pinggang, ambil guni, bubuh beras, bubuh ikan kering, bubuh cabai kering. Saya tengok heret naik tabut satu keluarga. Mereka berlayar daripada Bengal Bay, Teluk Bengal, masuk ke Andaman Sea, di sempadan Thailand, dan masuk ke Langkawi. Ribuan yang keluar. Ada yang mati di tengah laut kerana karam, ada yang mati kerana kelaparan, hilang habis makanan tengah laut sebelum sampai di Langkawi. Ada yang mereka berlayar selama 2 bulan. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Dan paling memerikkan, mereka juga menghadapi ketika ejen-ejen jahat, ejen pemerdagangan manusia ini mencolek mereka di perbatasan Malaysia Thailand, dikurung mereka dalam hutan, memeras ugut, minta duit daripada mereka RM5,000, RM6,000 sebelum mereka dibawa masuk ke Malaysia. Ada yang mati, ada yang ditembak karena tidak dapat beri duit ini. Jadi ini keadaan mereka. Ini di Bandar Sitwe. Okey, ada suara dia. Ini Bandar Sitwe yang saya sebut tadi ini, tak ada lagi orang Islam. Rumah mereka dibakar. Dulu orang Islam lah yang kuasai Bandar Sitwe ini. Daripada kedai, ada macam-macam perniagaan. Hari ini tak ada dah. Kedai daripada dibakar atau dirampas oleh orang-orang Rakhine. Kita pergi sana pun dalam keadaan sangat sukar sebagai seorang Islam, khususnya daripada Malaysia. Dia tak alukan kedatangan kita. Jadi ini tuan-tuan, keadaan mereka sangat parah. Saya mengajak tuan-tuan untuk kita segera bantu mereka. Projek kita di sana, MAPIM sedang menggerakkan bantu buat sekolah. Kita buat madrasah-madrasah.
Every human being deserves to be treated equally, regardless of their religion and ethnic background. Women and young girls have been raped, children and elderly people have been killed. Are they being raped and killed because their illegal images the Rohingyas and but the history created this decent Why this hate is being planted? Why International Court of Justice is not doing anything? Why? 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 Tuan-tuan, saya mengajak sukarelawan-sukarelawan, orang muda yang nak bersama untuk menyertai misi ke Myanmar, ke Bangladesh sangat dialukan. Saya masih menunggu offer daripada saudara Yak Hamzah untuk pergi ke Arakan. Dia banyak kali pergi ke Syria, jadi saya tunggu dia nak pergi ke Arakan. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita bergerak dan kita mesti kuatkan azam kita dan semangat kita, kerja kita untuk kita bersama-sama dengan seluruh umat Islam, tuan-tuan. Hatta kita yang berada di Malaysia ni, bantulah saudara kita di mana saja. Ziarahlah saudara mara kita, orang miskin mungkin yang ada lagi di sekitar kita, di Kedah ni, di Sik, di Baling, orang-orang susah. Ramai tuan-tuan, di mana saja tuan-tuan. Itu adalah tanggungjawab kita. Di mana kita mampu, insyaAllah Allah akan membantu kita dan mudah-mudahan akan diberkati segala kerja-kerja kita ini. Saya mohon riba kemaafan. Aku li qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Bahagia Ustaz Ahmad Tarmizi bin Sulaiman atas ceramah beliau sebentar tadi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman ni umat Islam ramai tetapi umpama buih di tengah lautan. Ini baru sebahagian kecil umat Islam yang ada di Rohingya yang ditindas oleh orang kafir, dan masih ramai lagi umat Islam yang ada di seluruh dunia. Di antaranya akan dikisahkan oleh Puan Yat Hamzah sebagaimana yang dimaklum oleh Ustaz Ahmad Tarmizi tadi. Puan Yat Hamzah ni banyak terlibat dengan misi-misi kemanusiaan di Palestin, di Syria dan sebagainya, di Timur Tengah. Mana keadaan umat Islam di sana lebih dahsyat berlaku, yang mana peperangan, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Israel dan bangsa kafir, dan ada yang setengahnya berlaku antara umat Islam sendiri. Dan bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Puan Yat Hamzah untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Masjid Matang Gadong. Betul Betul Gadong kan? Betul.
Assalamualaikum semua sekali lagi. Okey, terima kasih kerana masih lagi bertahan. Tadi Ustaz Mizi ni yang Amzah pula. Kalau yang Amzah kalau pakai mic memang confirm lah 1 jam, 3 jam tak cukup, tapi kita cuba untuk pendekkan sebab malam pun dah malam. Dan tugas saya pada malam ini untuk berkongsi tentang pengalaman saya mengikuti misi-misi kemanusiaan. Antaranya untuk pada malam ini tugas saya untuk berkongsi tentang Syria. Saya bukan pakar sejarah yang tahu banyak tentang apa yang berlaku di Syria. Tapi berdasarkan pengalaman saya sampai ke sana pada tanggal 25 Februari 2015, yakni 4 hari sebelum maafkan saya. Betul, 3 hari ke 4 hari sebelum birthday ini panel yang terakhir pada malam ini. Dah tidur dah syahid dah. Anak saya Suci Hanania Malika pada ketika itu dia 28 hari bulan Februari itu merupakan hari jadi ataupun ulang tahun kelahiran dia yang ke-5 tahun. Dan dia di kat Malaysia, saya di Syria. Apa yang saya pernah dengar sebelum saya ke Syria, sebelum saya terpilih oleh Allah menerusi MAPIM, sebelum saya pergi pun saya dilantik sebagai duta keamanan untuk ke Syria. Sebelum tu saya tahu Syria ni negara Islam yang bergolak. Semacam negara-negara lain sebelum ni, saya pernah dengar tentang Bosnia, kan? Bosnia, kemudian Somalia, itu negara-negara Islam yang bergolak, yang macam-macam kejadian berlaku di situ. Dan macam-macam lagi, Palestin, Gaza, ya. Tapi saya dah ke Palestin sebelum itu dan saya bawa dia, anak saya ni. Memang bahaya. Saya dah ke sana dan menyaksikan sendiri keruntuhan bangunan-bangunan di sana, rumah, masjid, sekolah, hospital dan macam-macam lagi. Tapi bila saya sampai ke Syria, tidak ada yang boleh menandingi ataupun yang seteruk apa yang saya lihat di Syria, termasuk di Palestin. Tak seteruk mana yang saya lihat di Syria. Dahsyat. Masa saya sampai 2015, masa tu 4 tahun dah perang berlaku di Syria, bergolak 4 tahun. Dan pada ketika itu, masa saya sampai itu dah kurang lebih 200,000 nyawa terkorban, lebih 1,200,000 perumahan ataupun rumah yang hancur, 30% hospital, beribu-ribu hospital hancur, musnah dan macam-macam lagi. Nyawa memang tak ada nilai di sana. Dan saya difahamkan, saya sampai di sana tanggal 25 Februari 2015, masa itu memang baru lepas perang. Dan beberapa bulan sebelum kami sampai, hati saya ini kuat untuk pergi kerana saya seorang ibu. Masa itu saya baru ada anak seorang, iaitu yang ni sini ni, Hanania, Suci Hanania. Dan masa tu saya tengok satu video apa yang berlaku di Syria, iaitu kanak-kanak di sana mati beramai-ramai kerana terkena serangan bom ataupun gas beracun, gas armin. Betul Ustaz? Saya lihat kanak-kanak, beribu-ribu kanak-kanak mati. Dan tempoh beberapa hari saja serangan gas beracun itu dilancarkan, gas armin. Untuk makluman semua, anak-anak Syria sangat cantik, sangat comel. Kalau anak-anak kita kat Malaysia ni comel, di sana lagi comel. Makanya saya sebagai seorang ibu ni, hati ibu mana yang tak tersentuh bila melihat anak-anak kecil yang cantik comel ni mati begitu saja, dilonggokkan tubuh mereka kerana. Dan ada antara gambar yang saya lihat dan video tu sedang mengerang kesakitan. Itulah pertama kali saya melihat, saya dengar tapi saya tak tengok. Saya tengok video, saya tengok gambar. Saya tak tahu, seakan ada satu semangat, kekuatan untuk saya pergi. Sebab lagi pun dah ada ini adalah ini dia. Satu panggilan daripada MAPIM untuk saya bersama mereka. Jadi ini adalah video semasa 2015. Saksikan dahulu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saya harap sangat selepas menonton video itu tadi, hati-hati kita Allah buka, Allah lembutkan agar kita rasa, sejak-jedaknya rasa sikit apa yang dialami oleh mereka. Ini diambil pada 2015. Ini dah 2017 pada tahun ini. Sudah masuk tahun yang ke-6. Sudah masuk tahun yang ke-6, pergolakan perang yang berlaku di Syria. Yang kita tahu, yang saya dah tahu, bahawasanya ianya peperangan antara Sunni dengan Syiah. Yang mana sebelum ini saya ingat peperangan Muslim dengan Muslim. Tidak. Salah. Yang sebenarnya ialah peperangan antara Syiah. Syiah Nusairiyah ni Syiah yang paling teruk sesat barat dengan Sunni. Saya sebenarnya tak kuat tengok video-video sebegini. Tak kuat. Sebab saya seorang ibu. Tapi saya kuatkan semangat untuk tengok agar saya istiqamah atas perjuangan ini. Agar saya mengubati perasaan rindu saya pada mereka sebab saya telah ke sana. Jadi nak cerita pasal Syria ni memang banyak tak habis sampai besok. Apa yang saya boleh kongsikan pengalaman saya. Tadi kita tengok saya masuk dia ke dalam Syria, saya dah masuk ke dalam Aleppo. Pernah dengar Aleppo? Aleppo sebuah negeri. Macam kita kat sini negeri Kedah kan. Kedah adalah sebahagian daripada negeri di dalam Malaysia. Begitu juga Aleppo ni adalah negeri yang terbesar di Syria. 2.3 juta penduduk sebelum perang. Sekarang saya tak pasti dah berapa angka ni kerana 200,000 yang terkorban pada 2015 dan sejuta lebih lagi yang cedera parah, itu pun pada 2015. Pada sana ketika ini berada di dataran Masjid Matang Gadong ni dah lebih daripada itu. Dan untuk makluman semua, semasa saya ke sana pada 2015, ruang udara di Syria ni tak pernah macam kita. Kalau ada lima alangkawi tu kan, barulah ruang udara ni kecoh ataupun sibuk sikit lah kan. Ada banyak jet yang kita praktis. Tapi di sana tak pernah sunyi dengan pergerakan ataupun bunyi bom, bunyi jet pejuang daripada rejim Bashar. Si Syiah sesat ni lah, rejim Bashar Assad yang menjatuhkan bom paling kurang 50 biji bom. Mak dengan arwah abah saya tak suka, saya tak restu saya pergi sana. Sebab dia tahu tempat tu negara yang berperang, bergolak. Dulu MAPIM nak masuk sana susah. Betul tak cikgu? Nak masuk sana susah. Kami guna jalan tikus, tahu jalan tikus? Terpaksa, orang kata kautim dengan mujahidin untuk masuk. Memang susah. Masa saat saya pergi pun memang aduh. Saya istiqorah banyak kali lah nak dapat jawapan. Sebab saya tahu tempat tu memang bahaya. Dan masa briefing sebelum pergi pun, Cikgu Azmi dah cakap, Haji Aziz, Haji Anwar ni orang-orang kuat MAPIM, dia orang daripada kata dah. Ustaz Mizi pun cakap dah, kat pergi sana memang no way back ataupun no turning back. Tak boleh pergi, nak balik-balik, nak patah balik tak boleh. Pergi, dah pergilah. Tak ada jaminan hidup. Kalau mati, matilah. Kalau dapat rezeki mati syahid lah. Saya dipanggil, tapi macam, biar betul aku ni kan. Sebab dekat Malaysia ni, setahu saya, yang wanita, selebriti wanita yang telah ke sana, saya dengan Liza Helmi sahaja pada setakat ni. Ada lagi ke cikgu? Saya tak pasti. Setakat ini saya dengan Liza Helmi, wanita. Yang lain dia anak darah, saya mak darah. Itu bezanya. Yang lain lelaki yang saya tahu, abang-abang Hijaz kita ni memang orang-orang hebat, dan juga Abang Ali. Ekspedisi sama, adalah misi yang sama saya pergi pada 2015. Itulah tadi, itu kebenaran. Saya pergi bandar Aleppo ni. Ni bandar terbesar di sana yang dulu merupakan pusat pelancongan. Saya masuk ke dalam Aleppo, saya nampak ada satu macam ala-ala Sunway Lagoon lah. Kalau dekat Kedah ni ada tak macam water park, theme park ada kan? Ada shopping mall macam dekat Alostar Mall gitu ada, tapi dah hancur. Ada flyover di bandar. Ada saya tengok, tapi dah tinggal separuh, sikit je, tak sampai separuh. Macam ni je, macam ni kan. Tinggi, dah hancur, jatuh dia menyembah bumi. Itu
Itu 2015. Apa lagi? Sekolah. Allah, sekolah. Saya tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekolah yang saya pergi, setiap kawasan yang kami lawat, mesti ada satu sekolah yang kami wajibkan diri untuk kami melawat, sebab kami hantar dana 1.3 juta. Duit kalian, duit orang Malaysia termasuk DSP ni 1.3 juta hantar sana untuk keperluan anak-anak di sana sekolah. Jadi kami pergi sekolah, kami pergi hospital untuk bantu bagi ubat. Kemudian kami pergi ke Allahumma salli Muhammad, rumah ke kem pelarian, kemah-kemah pelarian. Kat sana masa kami pergi tu, masa tu cuaca 0 darjah Celsius, sejuk gila. Saya tak mandi 5 hari, first time in my life. Tak pernah tak mandi, 5 hari straight tak mandi. Sebab kalau kena air dia beku. Saya tak boleh hidup macam tu. Macam mana mereka boleh hidup? Dan saya difahamkan ramai bila musim sejuk, iaitu hujung-hujung tahun lah. Ni dah lepas sikit. Mula-mula sejuk ni memang kat sana, bayi, anak-anak kecil memang ramai yang mati setiap hari kerana tak ada pakaian yang cukup, makanan yang secukupnya buat mereka. Anak-anak kita, ya Allah, makan cukup, pakai lebih-lebih cukup, tapi tidak di sana. Jadi hospital, kami itulah untuk ubat, untuk persekolahan mereka, rumah, kita bagi cikgu, kita bagi heater, pemanas, sebab mereka di kemah-kemah pelarian yang kami lawati, mereka tak tinggal macam kita cantik ni, mereka pakai ini rumah. Kalau kita gunakan canvas, jadi banner banting kan, mereka jadi itu kemah, nipis je canvas. Dan satu kemah pelarian yang kami kunjungi, tak kenapa Allah tarik kaki saya, gerakkan kaki saya untuk ke satu rumah. Saya tak boleh lupa sampai bila-bila. Satu rumah yang saya masuk je, makcik ataupun seorang nenek, seorang wanita tua. Dia macam dah dimaklumkan lah oleh ketua di tempat tu mungkin, yang akan ada misi daripada MAPIM, daripada Malaysia untuk datang melawat mereka dan memberi bantuan sikit. Jadi dia dah macam dah tahu. Saya masuk, dia cakap dia macam ayam dengan itik cakap lah. Saya memang tak kerti cakap Arab, mana benda dia cakap apa, saya kan. Sampailah ada kita orang punya translator, tukang bahasa menterjemah, terjim macam tu kan. Dia bagi tahu. Masa tu saya duduk, saya tengok ada seorang wanita yang cantik, kurang lebih bayinya saya dimaklumkan ke sebaya saya 30-an. Tapi wajah dia agak nampak tua, nampak penat. Ada bayi yang sangat comel, Masya Allah. Saya difahamkan baru berusia 3 hari, bayi tu. Kemudian saya duduk dan mendengar satu kisah yang saya rasa akan melelehkan air mata mana-mana wanita, masuk lelaki yang mendengar. 3 hari lepas, semasa waktu itu salji sedang kuat. Ada ribut salji sedang berlaku, dan pada ketika itu bayi itu dilahirkan sedang diteran oleh ibunya di dalam kemah yang dibuat daripada kanvas, di mana di atas kemah itu dah penuh dengan salji yang berkumpul, berat dah. Serentak dengan si ibu, mereka tak ada hospital. Ada pun sangat jauh dan sangat bahaya untuk pergi. Makanya mereka terpaksa melahirkan bersalin dalam rumah. Rumah yang tak macam rumah pun. Saya lihat dah macam, ya Allah, macam anak-anak kita main pondok-pondok, kurang lebih macam tu. Itulah rumah mereka, kecil macam kotak. Itulah tempat tidur, itulah dapur, itulah toilet, semua itu. Atas tu penuh dah salji. Masa dia menerai kesakitan melahirkan anak je ni, serentak dengan itu, salji itu runtuh sebab berat sangat, jatuh. Kanvas tu, atap tu jatuh, menghempak mereka sekeluarga. Allahu Akbar. Saya tak dapat nak bayangkan. Tapi murjullah, Alhamdulillah, Allah selamatkan nyawa anak itu bersama ibunya, agar saya jadi saksi mata, saksi telinga yang mendengar ni, hati yang merasa. Untuk saya kongsi dengan semua di sini. Bersalin, kalau orang bersalin dekat rumah tu dah dulu mungkin ada lah, sekarang dulu biasa. Sekarang ni kalau ada pun mungkin dengan keadaan yang sangat sempurna lah, cukup lah. Ada bidan, ada doktor, ada nurse, ada ubat. Tapi kat sana tak ada. Cakap tentang ubat,
pengalaman saya pergi hospital. Hospital kat sana tak macam hospital kat sini. Klinik kesihatan kita pun cantik lagi daripada hospital kat sana. Pernah Cikgu Azmi? Hospital sangat teruk. Saya pergi satu bangunan yang dah hampir runtuh. Dia kata ini hospital Ar-Rahmah. Allah, biar betul. Dah dinding sama macam sekolah. Dinding dah penuh dengan lubang yang kesan tembakan. Atap semua dah runtuh, tiang-tiang dah hancur. Masuk dalam, ya Allah, ada hospital rupanya. Ada ward untuk pesakit. Dan ada emergency room. Saya dibawa masuk ke dalam emergency room. Emergency room tu adalah bilik kecemasan lah. Dan masa itu saya ternampak seorang wanita mengerang kesakitan. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Perempuan. Dan saya lihat tangannya, tangan kanan. Dah terkulai layu, tinggal sikit nak putus. Nampak tak tadi dalam video? Ada satu part tu di mana diangkat bahagian anggota badan manusia yang telah hancur. Yang ini adalah tangan yang telah terkulai, sikit lagi nak putus. Sikit lagi nak putus, wanita, remaja. Rupanya baru saja sebentar tadi terkena serpihan bom yang saya kata tadi. Paling kurang 50 biji bom dilepaskan oleh rejim Bashar Assad. Sangat-sangat kejam, zalim. Itulah di Fir'aun jelmaan, Fir'aun moden, mengaku diri Tuhan. Padahal dia di Fir'aun. Saya memang akan emosi kalau cakap tentang Syria sebab saya dah kesana dan saya lihat sendiri. Jadi itu tangannya. Dan bila mana saya tanya pada doktor, kenapa dia dibedah tapi dia menjerit, bukankah ada bius? Kalau kita kat sini kan kita dibius, tak sakit kan? Lepas dah hilang bius baru sakit. Oh, rupanya saya difahamkan dah dibius. Tapi biusnya tak ada apa-apa efek sebab ubat mereka ubat tiruan ataupun kurang kualiti. Bius tu semata-mata nak bagi dia orang fikir yang oh dah dibius mungkin tak akan confirm tak sakit, padahal tak ada. Itu bius tu memang tak ada kualiti dan mereka sakit. Maknanya mereka dibedah hidup-hidup. Habis. Kemudian saya ni yang mengada ni, saya baru pergi cari. Saya tengok bilik emergency room, OT room ni memang penuh darah ni, lantai ni dah macam dekat pasar ayam dah. Darah penuh dekat lantai. Tak sempat nak cuci, ada mangsa perang masuk lagi. Keluar seorang, masuk dua orang. Keluar dua orang, masuk tiga orang. Seterusnya. Tak sempat nak cuci lantai. Saya duk tengok, ambil gambar, ambil feel kat dalam tu, buat laporan, tulis apa yang patut. Terlanggar tong sampah. Saya tengok tong sampah tu banyak darah. Tisu-tisu dah biasalah, dah macam bilik bedah Saya selak, tak tahu hati ni terdetik nak selak ternampak jari ke manusia. First time ini bukan dalam drama, dalam filem ini bukan skrip, ni reality ni. Apa yang saya lihat. Saya tengok, saya panggil Heliza, Ijak. Apa ni? Allah Kak Yat, Allah. Ambil gambar. First time saya tengok jari manusia terputus dalam tong sampah. Dan saya difahamkan itu rutin setiap hari ada manusia di sana. Saudara-saudara kita di sana kehilangan anggota badan, satu benda yang rutin. Saya dah jumpa anak-anak, sebaya anak-anak kita. Sebaya anak saya umurnya baru 4-5 tahun. Putus kaki, putus tangan. Matanya tak ada. Buta dua-dua belah mata, satu belah mata. Itu biasa. Dan apabila saya melawat satu bilik, ward. Satu je ward kecil menempatkan semua jenis kesakitan, semua jenis penyakit, semua pesakit. Kalau kita ke hospital, ada hospital untuk ward untuk bersalin kan, ward untuk kanak-kanak kan, ward pediatri, ada beza-beza ward. Tak ada, sana satu je bilik ward, semua jenis pesakit ada situ. Dan saya nampak satu katil bergegar-gegar. Saya pergi katil tu, seorang remaja yang menahan kesakitan yang amat sangat. Tadi baru lepas kena bom, sampai menggigil sakit, menahan sakit, bergegar. Dan saya pergi katil paling hujung sebab saya nampak ada seorang kanak-kanak yang sangat comel. Dan masa tu hari yang sama anak saya birthday di 28 hari bulan Februari. Saya pergi tengok pun anak tu sebab saya rindu anak saya. Saya pergi dekat katil tu, ada kanak-kanak comel. Kecil je waktu, nampak 10 katil sini, 10 katil kanan, 10 katil, 20 katil. Nampak je dari jauh siapa-siapa wajah-wajah atas katil. Saya pergi sana.
Saya tengok budak tu diam, cantik, comel lelaki. Yang menangis mak ayah membaca Quran. Sana mereka semua hafiz-hafizah. Saya tanya apa masalah budak ni? Nampak okey je, diam je. Yang lain duk sakit, menangis-nangis kan. Rupanya mereka kata budak tu tadi terkena, sama je, terkena serpihan bom. Dia punya perut terburai keluar, dimasukkan balik. Allah. Tapi tak tahu kenapa budak tu, dia tak tahu dia sakit ke tak sakit ke. Allah, orang kata kadang-kadang ni Allah melindungi, malaikat lindungi. Tapi saya tak pasti dia sakit ke, dia diam ke, saya tak tahu. Kenapa dia diam? Sampai sekarang saya tak tahu. Dia diam. Itu hospital. Sekolah pula, sekolah yang saya kunjungi ni, 2-3 sekolah yang saya kunjungi, saya dimaklumkan dah habis kena bom. Di Idlib, di Aleppo. Aleppo ni dah macam bandar hantu. Dah macam bandar hantu yang terbesar di sana, yang paling meriah. Dengan ekonominya meriah, dengan pelancongannya. Tapi sekarang dah jadi macam bandar hantu. Kubur terbesar di Syria adalah di Aleppo. Memang bahaya nak masuk. Memang bahaya. Kami dapat masuk pun sebab jalan tikus. Dapat baik dengan mujahidin, dia orang bagi peluang masuk untuk melawat. Satu kawasan nama Kavazeta. Nanti saya tunjuk video seterusnya. Kavazeta ni saya tengok masjid. Masjid cantik, masjid Matang Gadong ni sangat cantik. Saya pergi sana, saya tengok masjid. Masya Allah, cantik masjid ni dulu. 4 tahun lepas sebelum dibom, pasti masjid ni cantik. Memang cantik. Apa yang saya lihat pada ketika itu, masjid yang sangat dahsyat. Hancur sebi-sebi. Saya masuk juga dalam sebab kami disuruh masuk. Saya nampak serpihan bom, macam-macam Al-Quran yang telah dihancurkan. Yang di mana Al-Quran ada, dalam Al-Quran ada peluru. Saya jumpa Al-Quran yang ada peluru dalam, dia tembus dalam peluru. Dan saya diberi hadiah oleh imam di sana. Yang ambillah hadiah. Saya bawa balik Malaysia. Anak saya pula ni kebetulan demam. Tadi dah nampak macam ura-ura demam. Ni betul confirm demam. Tiba-tiba menangis. Jadi Allah Muhammad, saya cuba untuk ringkaskan. Itulah antara apa yang saya lihat. Masjid hancur. Masjid yang saya lawat itu, saya difahamkan di kampung itu beberapa bulan sebelumnya, satu kejadian di mana anak dara, wanita-wanita, tak kira lah wanita, anak dara ke, mak dara ke, dirogol dan diletak mikrofon di mulutnya agar seluruh penduduk mendengar jeritan si wanita itu tadi semasa dirogol. Saksikan video yang kedua. InsyaAllah kita akan buka hati kita sama-sama selepas saksikan. Ini kejadian yang sebenar berlaku pada saya di sana, di mana kami hampir-hampir mati di bom di 2 tempat. Salah satunya ada dalam video ni. Matlamat, sama ada Syria bebas atau kita mati disebabkan. Doa banyak, istighfar banyak-banyak, baca Al-Fatihah banyak. 4 tahun lalu tempat ini begitu indah, cantik. Keadaannya terlalu senyap dan macam bandar hantu. Let's go. Dan kita dapat lihat di kiri kanan rumah yang hancur. Bukan main-main. Itu bukan. Oh, dia buat main.
sumber penyakit ni. Inilah dia, lihat dia. Seluruh keseluruhan tempat ni hancur. Kita semua akan kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah dia. Bingkisan daripada Syria pada 2015. Misi Rescue Syria MAPIM. Dan itulah realitinya. Kami hampir-hampir terbunuh. Tapi Allah masih sayang. Tak dapat pun mati syahid sebab tak layak lagi. Tak cukup layak nak dapat mati syahid. Kami selamat dan inilah dia hari ini kami berikan, kami kongsi apa yang berlaku di sana. Terlalu banyak. Saya rindu sebenarnya dengan sahabat-sahabat yang saya kenal di sana yang mana kebanyakan mereka dah pun tak ada pada hari ini. Pada ketika saya berkata-kata di atas pentasnya mereka dah tak ada. Dan ramai yang syahid. Dan saya jumpa ramai wanita-wanita hebat di sana yang mana mereka melahirkan, membesarkan dan mendidik hafiz-hafizah. Mereka sendiri adalah ibu-ibu yang hebat. Sebab itu Allah uji mereka sebab mereka memang sangat hebat, dekat dengan Allah. Mereka memang hafizah, menghafaz Quran. Kehidupan mereka tak pernah renggang jauh dengan Quran. Quran ni memang sahabat baik mereka. Jadi nak menghampiri Ramadan ni, kita sama-samalah ingat mengingati dan ajak semua untuk kita rapatkan diri dengan Quran dan istiqamah dengan Quran. Kalau kita tak baca dapat selak-selak pun jadilah. Itu saya punya formula. Yang penting kita pegang Quran. Untuk orang-orang yang tak apa nak pandai macam saya lah, saya yakin kat sini pakcik-pakcik, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang semua memang kaum baik dengan Quran lah. Orang-orang beriman kat sini kan, insya-Allah, amin. Tapi kalau orang yang macam saya baru-baru ni rasanya pegang je Quran walaupun tak dapat nak baca, kita selak. Pegang tafsir Quran, kita baca tafsir. Itu pun untuk permulaan sudah memadai agar kita istiqamah dengan Quran. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang saya boleh kongsikan. Banyak lagi tapi sebabkan kesepikan masa, apa yang saya apa yang saya belajar pergi sana, konon nak bantu mereka. Sudahnya saya dibantu oleh mereka. Benar, saya yang dibantu oleh mereka. Mereka mentarbiah saya. Misi ke sana banyak membantu saya mengenal diri sendiri dan membantu diri saya agar saya jadi manusia yang lebih baik, agar saya jadi manusia yang lebih baik, jadi seorang hamba yang lebih dekat dengannya, jadi seorang umat yang lebih rapat dengan Rasulullah. Saya belajar arti syukur. Kita lihat benda ni yang berlaku di sana tak pernah lihat lagi. Saya dah pergi misi kemanusiaan di Terengganu, di Kelantan untuk misi banjir. Saya tak pernah lihat apa yang dahsyat di sana. Ini baru sikit dah yang saya lihat lebih banyak. Anak-anak yang tinggal di bawah tanah. Tadi ada satu rumah tu bawah tanah. Saya tak pernah jumpa. Ada juga zaman moden 2015. Manusia tinggal di bawah tanah, di lubang. Berkongsi dengan ular, dengan kalajengking. Sampai anak-anak mereka kena sengat, kena patuk dengan ular. Saya jumpa. Saya bagi bantu untuk salurkan bantuan, untuk sampaikan bantuan di sana. Banyak yang saya belajar di sana. Jadi saya belajar erti syukur. Syukur ni bukan cakap je Alhamdulillah. Tapi pengertian syukur tu bila mana kita bersyukur bila kita diuji. Bersyukur kita diberi sikit. Bersyukur bila kita diberi banyak. Syukur dengan apa je yang ada pada kita, ya Allah beri pada kita. Termasuklah apa yang berlaku di sana. Makanan di sana tak ada. Terpaksa makan sampai teruk sangat ni.
setengah kawasan saya pergi sampai terpaksa sembelih anjing dan kucing buat makan. Kita memang tak terlintas nak sembelih haiwan-haiwan tu. Kalau kucing tu okey lagi, comel, yang anjing ni macam yang haram. Kita kan macam anjing haram kan. Sebenda haram, anjing haram. Di sana mereka terpaksa, darurat, tak ada makanan. Rumput, daun diambil, dibuat sup, rebus dengan air, tak garam sikit. Kadang-kadang tak ada garam pun, tak ada rasa, tak tahu apa rasa, tak boleh nak bayangkan. Sebab tak pernah rasa. Kita makan mewah kot 5-6 kali sehari. Mereka nak makan 5 hari sekali pun susah. Ajaibnya, saya pergi sana dah tak mandi 5 hari. Saya makan 1 hari sekali. Saya dah lah kuat makan. 1 hari memang makan 4 kali paling kurang. Ya Amzah ni, lagi-lagi saya ni menyusu ibu. Anak saya baru 3 bulan kan. Makan je, tak boleh tak makan. Menggigil ni, tadi nak naik atas petang makan dulu. Tak menggigil dengan Pakistan pula kat atas ni kan. Makan je. Tapi ajaibnya, kat sana saya makan 1 hari sekali. Boleh pula sebab kat sana semua orang makan 1 hari sekali. Untunglah, nasiblah ada sehari 2 tu saya makan 2 kali. Pagi dengan malam. Selebihnya selalunya makan, kalau ada pun kita makan roti, bawa snack-snack, itu je. Makanan berat, nasi, susahlah nak makan kat sana. Memang tak ada lah nasi lemak, pasal bok, nasi kandak, tak ada lah, jangan berangan lah, tak ada kat sana. Tak ada. Jadi itu pengalaman saya, mengajar saya erti bersyukur. Kita kat sini, tadi saya sebutkan pada awal ada program pada pukul 3 kat sini. Kita ni dekat Malaysia setiap bulan Ramadan berjuta-juta tan makanan dibazirkan. Tapi di sana, Allahu Rabbi, nak makan 1 hari sekali pun susah. Kita membazir. Saya belajar erti syukur dengan tidak membazir makanan lagi. Saya ajar didik anak-anak saya jangan membazir makanan lagi. Makan sikit apa yang ada tu, tak cukup baru ambil lagi. Jangan semua benda nak tamak bulan Ramadan kan. Kalau buffet tu kan, tak penuh meja, tak tumpah makanan tu, tak berhenti, janganlah. Cukup-cukuplah perangai. Bukan makanan je. Yang lain, api, air dan segala macam. Jangan membazir. Kena mula pada sekarang ni. Kena mulakan nak istiqamah. Itu, saya belajar tentang syukur yang sebenar, dan bila mana kita syukur, kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Dengan apa cara sekalipun. Mereka tak pernah tak bangun tahajud. Kita pakcik-pakcik ni memanglah, ni orang-orang macam saya ni yang muda-muda sekali macam susah sikit lah nak bangun tahajud. Entahlah, ni kat sini sekarang ni ada banyak ulama kat kawasan ni sekarang kan, kita meraihkan ulama Fatoni kan. Jadi minta agar mereka doa kita ni jadi hamba yang bersyukur, bangun tahajud setiap malam, insyaAllah. Cuba, ni lagi kita nak Ramadan ni, cuba insyaAllah. Dan mungkin yang terakhir dari saya, mohon semua untuk memberikan sumbangan setelah apa yang kita saksikan, setelah apa yang kita dengar tadi daripada saya, pengalaman saya sendiri. Berkongsilah rezeki dengan mereka yang bergelar saudara-saudara Islam. Tadi pun Ustaz Mizi dah bagi tahu, kita umpama satu tubuh, ya. Kalau satu tubuh ni kalau dicubit dekat lengan kiri ni, satu bukan dekat lengan kanan sakit, seluruh tubuh pun sakit. Sama macam kita, mereka disakiti di sana, kita patutnya seharusnya rasa sakit. Dan janganlah sakit buat tak rela je. Ubati kesakitan itu dengan bantu. Sama kita di sini, walaupun mereka jauh daripada segi geografinya, tapi itu bukan penghalang untuk kita bantu mereka dari sini dengan apa sahaja cara yang kita boleh bantu, yang kita mampu. Pertama sekali doa untuk mereka. Doa banyak-banyak dalam sujud kita. Seharian kita doa, jangan lupa masukkan doa untuk Syria, untuk Palestin ya, di Gaza, untuk Rohingya, untuk Somalia, seluruh dunia di mana saja umat Islam berada, bantulah dengan doakan mereka secara istiqamah. Kudu nazilah jangan tinggal. Kemudian yang kedua, bantu dengan infak harta kita. Kita tak ada banyak sikit, tak ada sikit banyak. Bantu apa yang kita mampu dan istiqamah. Jangan bantu masa time perang je. Kan? Ya, sedihnya. Okey, sekarang aku bantu. Minggu depan dah tak sedih, tak nak lah. Tak minggu lepas dah bantu dah, tak yalah. Padahal banyak duit ni, ada mampu duit ni. Jangan macam tu. Kalau boleh istiqamah setiap hari. Betul lah cikgu? Setiap hari kena bantu. Dan mungkin saya boleh kongsikan nombor akaun Syria. Tabung Syria kalau yang rajin ke internet di website www.tabungsyria.com ataupun tabung Gaza Rohingya pun sama, tabungrohingya.com, itu anda mapim www.tabungsyria.com. Demo di situ. Kalau tak rajin berwebsite, berinternet, boleh bantu untuk bank in, transfer duit
ke tabung Syria, tabung Mapim Al-Rajhi Bank. Kalau ada handphone ataupun kertas dengan pen boleh tulis, boleh catat 1540018300630 Laju sangat ke? Boleh catat ke? 15400188006300425. Ni nombor akaun Al-Rajhi Bank Mapim. Bantu. Dan yang ketiga, ini saya suka. Minta maaf lah kalau ada yang tersentak. Boykot. Perang boykot kita. Kita tak mampu nak angkat senjata macam mujahidin di sana. Tak mampu. Kita perang dari sini, perang dengan segala jenama-jenama yang datang daripada sana. Daripada Israel, daripada Syiah. Antaranya itulah yang kita selalu makan, McDonald, Starbucks. Ini semua konco-konco ni, semua ni. Ini sekutu mereka. Bantu dengan memboikot ekonomi mereka. Saya secara istiqamah memang dah tak makan lama dah. Jenama-jenama saya sebut tadi. Kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. At least satu buat. Sekarang ni pun banyak makanan-makanan segera Muslim yang ada. Banyak pilihan. Jangan kata alasan tak boleh hidup tanpa McDonald. Saya boleh, yang lain boleh, ramai boleh. Kenapa kita tak boleh? Saya tak boleh hidup tanpa Coca-Cola segala macam. Itu semua tepuk dada tanya iman. Saya dah nampak sendiri. Maka kalau saya beli juga, saya jadi pelanggan mereka juga, maka saya telah menipu diri saya. Saya telah membunuh diri saya sendiri dengan membunuh saudara-saudara kita di sana, dengan menyalurkan mereka dana, musuh kita dana untuk membunuh mereka di sana. Lebih kurang begitu gambarannya. Tepuk dada tanya iman. Maka itu sajalah antara yang saya boleh sempat dalam waktu yang ada ini untuk berkongsi. Sebenarnya banyak lagi. Apa pun saya doakan agar kita semua istiqamah. Doakan saya agar istiqamah di atas perjuangan. Saya pun banyak lagi nak belajar, ada banyak lagi benda yang saya belum dapat dan juga belum kecapi. Yang penting sekarang seorang wanita, bagi saya percaya perjuangannya adalah di rumah. Sebagai seorang isteri, seorang ibu, itu settle dulu. InsyaAllah ada rezeki keluar, kita berjuang di luar pula untuk dijadikan inspirasi. Wanita, especially lelaki di luar sana, kalau perempuan boleh buat, lelaki apa barang tak boleh buat kan? Kurang lebih begitu. Jadi aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Yat Hamzah atas ucapan ceramah beliau sebentar tadi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, atas dasar keprihatinan dan peduli ummah kita pada malam ini, maka sebab itulah pihak Masjid Matang Gedung dengan kerjasama Mapim kita menganjurkan program selama 2 hari ini. Tujuan dan matlamatnya adalah satu, untuk membantu pembinaan Masjid Syekh Daud Al-Fatani. Maka pada malam ini saya menggerakkan tabung sumbangan untuk pembinaan Masjid Syekh Daud Al-Fatani. Kepada para petugas dipersilakan. Untuk pengetahuan semua, pihak Masjid Qaryah Matang Gedung, Tuan Imam, saya dan ahli jawatankuasa dan Datuk Rahim, kita dah pergi di tapak pembangunan Masjid Syekh Daud Al-Fatani dan atas hasil usaha Cikgu Azmi yang membantu untuk membeli tanah tu, dan pembelian tanah tu dah berjaya diuruskan, dan hari ini dalam urusan untuk pembinaan masjid ni ia akan dikendalikan oleh pihak Jamiah Ulama Fatani, dan kita doakan moga-moga usaha daripada pihak Jamiah Ulama Fatani ini dapat dilaksanakan insya-Allah. Dan bagi meneruskan atur cara majlis kita pada malam ini, saya minta pihak unit IT untuk mainkan satu. Sementara tu para petugas diminta terus menggerakkan tabung sumbangan, dan insya-Allah pada malam ini ada 5 masjid yang membantu untuk mengusahakan untuk menggerakkan tabung untuk pembinaan Masjid Syekh Daud Al-Fatani. Mana baba-baba ni, 6 orang baba yang hadir ke Masjid Matang Gedung besok, kita dah menggerakkan 6 buah masjid. Sama-sama kita tonton video. Syukri.
etnik Rohingya adalah antara mangsa penindasan dan kekejaman. InsyaAllah kita mainkan video tadi. Taruh petrol, macam kayu sudah taruh bakar. 14 tahun, 15 tahun atas, tak boleh duduk. Dia semua kena tangkap. Kebakaran dan perang, lepas tu mak dengan ayah semua datang ke sini, kat Malaysia. Ketika dunia seolah-olah memejamkan mata, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia atau MAPIM adalah antara NGO terawal yang menunjukkan keprihatinan dan memantau derita dan sengsara etnik Rohingya. Seolah-olah semacam mereka nak menghapuskan semua orang Rohingya dari kawasan yang dipanggil Mangdao itu. Mereka dalam keadaan yang tenat, dalam keadaan yang tidak cukup makan, yang dalam keadaan bila sakit tidak ada ubat. Sehingga 2012 berlaku gelombang pembunuhan yang luar biasa. Sejak itu, MAPIM tidak lagi menoleh ke belakang. Pelbagai misi dan usaha pembelaan telah dilakukan, termasuk menghantar memorandum, mengadakan rundingan pelbagai pihak, menganjurkan demonstrasi dan sebagainya. Allahu Akbar! Semua menyatakan simpati, semua mengatakan bahawa ini harus diambil tindakan, tetapi sehingga hari masih tidak ada lagi tindakan yang konkret. Akibatnya, nyawa yang tidak berdosa terus menjadi korban. Kekejaman yang melampaui batas-batas kemanusiaan, diskriminasi agama, pelanggaran hak-hak asasi manusia, sementara puluhan ribu terusir sebagai pelarian. MAPIM merasakan kita tidak boleh menunggu. Sebab hari ini umat Islam dan juga yang bukan Islam menyatakan pendirian kita yang cukup tegas, setegas-tegasnya. Enough is enough. Apa yang berlaku di Mavi Marmara ketika hendak menghantar bantuan ke Gaza, kita putuskan idea itu harus kita cuba. Terus Satu Malaysia ingin mengumumkan bahawa kita akan melakukan satu lagi misi demi keadilan, keamanan dan kemanusiaan. Flotila akan berlayar membelah samudera. Flotila mesti berlayar. MAPIM, Kelab Putera Satu Malaysia serta gabungan NGO-NGO tempatan dan antarabangsa, tokoh dan aktivis kemanusiaan serta pelbagai pihak lain dari seluruh dunia. This is ethnic cleansing in 21st century democratic Burma. The mosque is a ruin. All of them in this town have been destroyed. InsyaAllah kapal telah confirm dapat. Kami dalam proses untuk pembelian barang-barang untuk dibawa ke sana seperti beras, kain selimut, hygiene kit. Moga-moga flotila menjadi penamat segala duka, segala sengketa. Etnik Rohingya adalah manusia yang punya hak dan maruah yang perlu dihormati dan dipertahankan.
Saya mengharapkan kerajaan terus dengan sikapnya yang kita banggakan ini, seluruh rakyat Malaysia harus bersatu dan kita bersama-sama untuk menjayakan flotilla yang menjadi sejarah kepada negara ini. Terima kasih tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Ini sebahagian daripada klip video penggambaran Food Flotilla for Myanmar, yang misi yang dilaksanakan oleh pihak MAPIM dan Kelab Putera 1 Malaysia bagi menyempurnakan majlis pelancaran sebuah buku yang dikarang oleh Yang Bahagia Cikgu Azmi sepanjang misi Food Flotilla to Myanmar yang ditulis oleh Yang Bahagia Cikgu Azmi. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Bahagia Cikgu Azmi untuk menyempurnakan majlis pelancaran buku Food Flotilla. Satu pengembaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengusi yang berbahagia, sahabat saya, saudara Mat Tarmizi Sulaiman, Naib Presiden MAPIM, Datuk Halim, Tuan Imam, Ahli Jawatankuasa Masjid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Secara ringkasnya saya ingin memberikan sedikit gambaran terhadap usaha yang sedang kita lakukan untuk membela saudara kita yang dipanggil Rohingya. Saya kira kempen penerangan, ceramah sudah menyentuh banyak tentang Rohingya ini. Ada yang dapat maklumat lebih, ada yang dapat sepintas lalu, tetapi ada satu usaha yang sedang dilakukan dan terus dilakukan, dan yang paling terakhir ialah kita telah mengambil daya usaha pergi berlayar ke Myanmar untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan. Itulah yang dipanggil Food Flotilla for Myanmar. Itu telah berlaku pada 3 hari bulan Februari dan balik pada 23 hari bulan Februari. Lebih kurang 21 hari kita berlayar. Apakah sebenarnya yang kita nak buat ini? Pertama ialah pelarian yang sedang terkepung di Myanmar itu, di dalam kem-kem sudah lebih kurang 200,000 orang. Mereka tak boleh bergerak, mereka tak boleh mencari makan, mereka tidak boleh mencari rawatan, mereka tidak boleh berusaha mencari kerja, semuanya tidak boleh. Jadi artinya mereka akan dibiar kematian. Kemudian ada yang sudah lari ke Bangladesh. Setakat ini dia beritahu 500,000 juta. Mereka duduk dalam kem, ada 8 kem semuanya di Bangladesh ini. Ada yang berdaftar, yang tidak berdaftar. Keadaannya parah. Makanan tak ada, tempat tinggal tak ada yang duduk tepi jalan, ada yang berkeliaran di bandar minta sedekah, ada yang duduk atas bukit. Keadaannya sangat berat. Tadi saudara Ustaz Tarmizi telah cerita kat kita. Untuk kita nak duduk saja, untuk nak kita hanya terima berita dan tak buat apa-apa, saya kira itu akan menjejaskan keimanan kita terhadap ayat Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi tak boleh tengok saja, tak boleh hanya dengar je. Kita juga ambil bahagian dan ambil perhatian bahawa tak boleh kita hanya selesaikan bab makan minum dia saja. Sebab bila kita hantar, kemudian tunggu sebulan 2 dia lapak pula. Kita bagi dia pakaian, lepas itu dia duduk macam tu juga. Jadi ada satu kerja lagi yang kita kena buat, ialah kita kena bela nasib mereka ni. Apa dia masalah mereka ni? Mereka dinafikan kerakyatan. Kalau orang Palestin, dia dihalau, dia dibunuh, dia punya kerakyatan ada lagi. Kalau orang Syria dibunuh, dihalau,
kerakyatan dia ada lagi. Kalau orang di Iraq dibunuh, mereka bertempur, kerakyatan dia ada lagi. Demikian di Kashmir, demikian di Uyghur, di China, demikian di Chechnya. Tapi yang kepanggil Rohingya ni dah tak ada apa. Tak ada dokumen, tak ada IC, tak ada pasport, apa pun tak ada. Mereka ini dipanggil stateless, tak ada negara. Bila tak ada negara, mereka itu terdedah dengan apa saja yang nak dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Maka seperti yang disebut tadi oleh Ustaz Tarmizi tadi, 4 juta tinggal 800,000. Itu pun kita agak-agak. Saya dipahamkan kurang daripada itu lagi. Pergi mana semua ni yang berjuta-juta ni? Yang lari, yang kena bunuh, yang kena tangkap. Itu nasib orang-orang Rohingya ni. Maka dengan itulah kita bagi tahu pada kawan-kawan dan seluruh masyarakat di Malaysia dan antarabangsa tak boleh tengok saja. Kita pun usahalah. Maka dengan itulah usaha yang banyak yang kita buat ni sejak tahun 2012. Sebenarnya awal lagi kita ada buat. Kita pergi berkali-kali ke Myanmar ni. Memang tempatnya pun bukan selamat tera mana pun. Banyak juga halangannya, tapi kita kena pergi. Antaklah bulan Ramadan kita pergi. Masa Aidil Korban kita pergi. Dan keadaan biasa pun pergi juga. Supaya dapat kita tengok keadaan mereka. Dan bila kita tengok memang berat. Seperti yang disebut tadi. Apa yang mereka tak buat? Mereka bakar rumah. Bakar satu kampung. Bakar masjid. Bakar Quran. Mereka belah perut ibu-ibu. Campak janin dalam api. Mereka rogol depan suami, rogol anak depan ibu bapa. Mereka tak benarkan orang-orang ni berkahwin, tak benarkan orang ni bergerak. Ini namanya genocide. Genocide maknanya bunuh sampai benih-benih. Jadi itu yang berlaku di Myanmar sampai hari ini. Maka kita pun bergeraklah. Buatlah apa yang kita panggil flotilla ini. Yang tadi disebut oleh Ustaz Tarmizi, memang betul lah. Kita belayar, kemudian kita pergi ke Yangon, kita sampaikan sebahagian daripada bantuan, kita nak pastikan supaya ada pengiring pergi tengok tempat itu boleh mengedar makanan dan juga bantuan itu. Kemudian kita belayar pula pergi sampai ke Bangladesh, kita sampaikan juga walaupun kita tak boleh nak turun semua, tapi pokoknya kita telah buat. Berapa banyak tuan-tuan? 2,300 tan. Banyak. Ini adalah bantuan terbesar dalam sejarah Malaysia. Direkodkan sebagai bantuan kemanusiaan yang terbesar dalam sejarah. Tapi seperti yang saya sebut tadi, kita boleh hantar macam biasa. Macam sudah-sudah kita pergi, masuk, kita beli barang kat itu, kita edar. Kita dah buat pun banyak tu. Banyak kali dah kita buat. Persatuan yang lain pun buat juga. Tapi kenapa kita buat style kapal ni? Kerana nak ambil perhatian dunia. Nampaknya dunia hanya tengok dan bersembang saja masalah Rohingya. Tak ambil tindakan langsung. ASEAN tak ambil tindakan. OIC tak ambil tindakan. United Nations tak ambil tindakan. Dunia Arab, Liga Arab, 21 negara tak ambil tindakan. Kesatuan Eropah yang mengatakan mempertahankan hak asasi manusia tak ambil tindakan. Jadi semua gagal dan para penyelidik dan pengkaji semua mengatakan kenapa dunia biar orang-orang Rohingya ni jadi macam ni. Kenapa yang orang Myanmar, orang Buddha ni marah dan benci sangat? Jawapan kita mudah, tuan-tuan dan puan. Jawapannya ialah kerana Islam. Mereka bunuh tu kerana mereka ni Islam. Orang kata ini masalah kemanusiaan, betul. Tapi dia tak buat kepada minoriti separah minoriti yang lain, separah kepada Rohingya. Kachin, Shan, Shin, Pashu, ini ada lebih kurang banyak minoriti. Dia pun tak bunuh macam tu. Kenapa? Kerana yang majoriti, hampir 100% Islam ialah orang Rohingya. Jadi saya tak boleh nak elak mengatakan hampa bunuh mereka ni, hampa dera mereka ni, hampa zalim mereka ni kerana Islam.
Gerakan mereka ada satu gerakan Buddha nama Mabata. Mabata bermaksud Buddha sahaja, tak mau agama lain di Myanmar. Dia buat satu gerakan 969 untuk bunuh. Kalau ada saja rumah yang tak ada 969, dia kata kita bakar. Kerana 6969 ialah gerakan untuk simbol bahawa ini rumah orang Buddha. Jadi memang ada kebencian kepada Islam. Inilah yang saya selalu ceramah, apalah nasib orang Islam ni, sangat murah. Kita dibunuh oleh Buddha. Di India kita dibunuh oleh Hindu. Di Chechnya kita dibunuh oleh komunis. Dan juga di China. Di Palestin kita dibunuh oleh Yahudi. Di Bosnia kita dibunuh oleh Kristian. Di Mindanao kita dibunuh oleh Kristian. Apa nasib orang Islam ni? Kenapa kita jadi macam ni? Ya. Di samping itu lebih parah, kita membunuh sesama kita. Di mana? Di Mesir. Di mana? Di Tunisia. Di mana? Di Syria. Di mana? Di Lebanon. Di mana? Di Yaman. Di mana? Di Bahrain. Dahlah agama lain bunuh orang Islam. Islam bunuh Islam. Jadi inilah nasib kita kerana kita tidak beri perhatian terhadap apa yang dituntut oleh Allah kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan, seringkasnya MAPIM dan beberapa pertubuhan yang lain, 182 orang kita naik kapal kita pergi. Pengalamannya menarik. Saya tak mau cerita semua ni, dia panjang. Tapi menarik tuan-tuan, kerana inilah usaha yang boleh kita buat. Nak cari kapal, nak bayar 1.6 juta, mana nak cari duit? Nak beli barang makanan dan ubatan semua itu lebih kurang 7 juta ringgit. Mana kita nak cari duit? Kita nak berhubung, nak belayak itu bukan dia senang. Syarat daripada Myanmar, syarat Wisma Putra, syarat daripada pertahanan. Ini bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Berkira kita hantar tim awal, Ustaz Tamizi pergi ke Bangladesh, yang satu tim lagi pergi ke Myanmar, tak berkira nak bagi kita masuk. Cukup parah. Tetapi alhamdulillah kita telah lakukan. Tetapi apakah kerja kita habis? Tak habis. Yang kita buat hari ini, projek nak buat Masjid Fatani. Ni orang Islam yang di sebelah Zamboanga yang saya pergi duk khiau juga. Dia kata, cikgu ni kami pun nak buat masjid ni. Tolonglah kami sama, kami ni tak ada langsung. Ini semua kawasan Kristian. Jadi kerja kita bertambah. Yang kena bunuh, yang kena tindah. Apakah kita hanya ambil tahu tentang yang di luar saja? Ada orang kata di Malaysia pun parah. Saya kira di Malaysia dia parah tak macam negara lain kena bunuh. Kita ada yang lapar, kita ada yang miskin. Ada di mana Gua Musang, ada di mana di Sik, di Padang Terap ada orang miskin. Tapi taklah kena ligan macam depa. Tak adalah sampai kita dengar kata depa rogol sampai 7 orang rogol seorang wanita. Tak ada sampai lagu tu. Jadi kalau kita buat lebih ke sana, jangan kita timbul kata apa kita bagi kera di hutan, kita bagi makan yang anak duk pangku kita biar lapar. Jadi kita tak boleh kata lagu tu. Sebab beza. Kita dengan mereka tu beza. Jadi sebab itulah tuan-tuan, akhirnya saya mengatakan kita lakukan itu. Jadi saya telah menulislah buku selama 21 hari di atas kapal. Bukan menceritakan travelog macam orang tulis buku hari ini jadi apa, besok jadi apa, tidak. Saya menulis ni untuk menganalisa ini isunya. Kalau saya beritahu kepada tuan-tuan bahawa pada bulan Oktober 2016 sampailah kepada bulan ini, kalau saya sebut kepada tuan-tuan apa yang berlaku, tuan-tuan akan faham macam mana seriusnya keadaan apa yang berlaku 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Saya bacakan tuan-tuan. Ya, dan ini saya tulis dalam buku ni, angka ni. Bila saya bagi tahu kepada kontak kita di sana, apa yang berlaku? Dia kata 50 kampung dibakar. Bakar habis. 12,118 rumah dibakar sampai debu. 118 madrasah dimusnahkan dan dibakar sampai
menjadi debu. 143 masjid dimusnahkan. 913 kedai-kedai Muslim dibakar. 1094 orang, kanak-kanak, wanita dan lelaki hilang. 97,000 orang terpaksa menjadi pelarian. Ini dalam masa 4 bulan. 2,327 orang ditahan dan dibunuh. 1,447 orang cedera parah. 2,287 wanita dirogol. 102,034 orang dibunuh dengan cara yang sangat zalim. Jadi kalau angka ini diberitahu pada kita tuan-tuan, dan saya tulis di dalam buku ini, bukan untuk saya nak tulis pengalaman duduk atas dek kapal kemudian kami berlayar, tidak. Saya menulis ni kerana saya nak tunjuk bahawa ada benda berat yang sedang berlaku. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli buku ini dan niat sebagai menyumbang, kita akan jadikan ini sebagai rujukan kenapa agenda membela orang-orang Rohingya ini adalah wajib. Setiap masjid, setiap anak karya. Jadi saya akhirilah dengan saya membaca sebahagian daripada apa yang saya tulis ini dalam mukaddimah. Kemudian tuan-tuan dapatkan buku di sana. Semalam saya telah lancarkan buku ini di Kota Baru. Hari ini saya lancarkan di sini. Ketika aku bersorangan di atas dek kapal Nautica Alia di lautan Andaman menjelang maghrib, entah kenapa aku merasa ingin bersorangan ketika itu. Alunan ombak biru, angin sepoi-sepoi basah, kaki langit mencecah pergigian laut, mentari semakin tenggelam di ufuk barat. Tenang tapi membuat hati aku tidak senang. Banyak perkara yang berlegar dalam fikiranku. Flotila diluncurkan dengan segala persiapan semaksimalnya. Perit, letih, penat, pusing, repot, ada yang tersempurna, ada yang tersangkut, ada yang berubah, ada yang kekal. Namun soalan-soalan di atas membuat aku nekat dan tegar. Flotila adalah usaha dan amal dengan segala harakah dan martabatnya. Menuju ke Myanmar melalui laut didengari tidak rumit, namun hanya yang terjun ke lapangan saja yang tahu. Sepak terajang dalam mencari ketepatan membuat keputusan. Ada yang berkait dengan organisasi sendiri, ada yang berkait antara organisasi yang lain. Perlu budi bicara dan hikmah yang tahap tinggi. Misi ini sejarah buatku, istriku, sahabat-sahabatku dan semua sukarelawan yang baru aku kenali. Bermula dari aku berimpian hingga misi flotila menjadi kenyataan. Isu Rohingya adalah isu dauli antarabangsa. Merentas sempadan, melangkau ras, merentas agama, mengatasi ideologi. Ini adalah isu kemanusiaan, isu persaudaraan, isu perpaduan. Umat Islam benar-benar teruji dan diuji. Yang dizalimi teruji dan yang melihat kezaliman diuji. Yang sedang dizalimi dimohon bersabar, yang melihat kezaliman diuji kebertanggungjawaban. Inilah yang merunsingkan diriku. Burma jadi bumi berdarah buat Rohingya. Bukan baru, bukan kemarin, bukan tahun yang lalu, tapi sudah berlalu lebih 6 dekad. Setiap kali bergolak, nyawa etnik Rohingya bagaikan nyamuk. Dunia mendengar dan tahu, namun tidak ada yang bertindak. Mengguna segala kuasa perundangan atau tekanan perdagangan atau memutuskan hubungan. Tidak ada negara yang mau bertindak selain hanya kecaman. Lalu NGO seperti MAPIM dan banyak yang lain bergegas menyusun langkah. Perlu disemak apa status Rohingya diarahkan dengan membuat misi pengumpulan fakta. Berkali-kali aku melancarkan misi pakej makanan, korban dan bantuan Ramadan. Sungguh flotila ini senang dilihat di mata zahir, tapi berat ketika memikul pelaksanaannya. Ada saja yang berlaku di luar jangka, di luar kotak pemikiran biasa. Maka ketika flotila ini dilancarkan, aku memang siap mental, emosi, lapang dada, tetapi nekat terus. Banyak pengalaman yang melihat gelagat mereka yang bersama dalam flotila, tetapi niatnya adalah sama. Yang mendorong aku untuk memastikan impian ini menjadi kenyataan.
Bukan untuk mencari nama, tetapi untuk membela mereka yang ditindas. Tuan-tuan, banyak fakta di sini saya ingin perkongsikan. Setiap jualan yang tuan-tuan ambil dan tuan-tuan sedekahkan akan kita masuk dalam tabung Rohingya. Walaupun perimpunan kita juga tadi disebut tentang tabung Masjid Flotilah, tetapi untuk buku ini kita ingin menunjukkan lagi komitmen kita. Kita ada juga satu majalah yang saya telah perkenalkan di Matang Gedung ini setiap kali saya ceramah. Yang terakhir ialah Ummah News yang mengenai Flotilah. Semua artikel rencana yang kami di atas kapal ditulis oleh pelbagai sahabat-sahabat kawan-kawan dimasukkan ini dan sangat menarik. Tuan-tuan boleh dapatkan di hujung sana dan derma supaya kita dapat cetak lagi bahan ini. Saya fikir setakat itu yang saya nak sampaikan. Saya dengan itu meluncurkan dua bahan ini untuk tuan-tuan bawa balik. Di samping kita menyumbang, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita dan generasi akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Cikgu Azmi bin Abdul Hamid atas ucapan beliau sebentar tadi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan buku yang ada di sebelah kanan di dalam garaj tu kalau yang berminat dengan tentang buku yang ditulis oleh Yang Bahagia Cikgu Azmi. Bagi meneruskan atur cara majlis kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Tuan Imam untuk naik ke pentas. Dipersilakan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian dan seluruh warga Masjid Qaryah Matang Gedung. Untuk makluman semua, projek wakaf dan infak Al-Aqsa yang kita kutip di Masjid Matang Gedung telah mencukupkan satu lot dan insya-Allah pada malam ini wakil pada dana wakaf Masjid Al-Aqsa Yang Bahagia Cikgu Azmi akan menyampaikan mewakili Masjid Al-Aqsa untuk Qaryah Masjid Matang Gedung. Ini sijil wakaf yang sama-sama kita sumbang, yang kita umumkan 4 kali Jumaat dan mencukupi sebanyak satu lot. Mana ada satu lot daripada Masjid Qaryah Matang Gedung yang sama-sama kita menyumbang dana wakaf sebanyak 6,300. Kalau tak silap satu lot 6,300. Dah cukup satu lot atas nama Masjid Qaryah Matang Gedung, atas nama Qaryah Masjid Matang Gedung. Dan seterusnya sekali lagi dijemput Tuan Imam untuk menyampaikan cenderahati kepada ahli panel kita pada malam ini. Dipersilakan. Yang pertamanya dipersilakan Yang Bahagia Ustaz Ahmad Tarmizi Sulaiman untuk menerima sedikit cenderahati daripada pihak Urustia. Dan seterusnya dijemput Yang Bahagia Cikgu Azmi bin Abdul Hamid untuk menerima cenderahati daripada pihak masjid. Sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel Ustaz Tarmizi dan Ustaz Cikgu Azmi Abdul Hamid sempena majlis ceramah kita pada malam ini.